Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita untuk sesi ke-64 untuk membincangkan tentang tata bahasa asas bahasa Arab, dan sebagaimana yang kita telah rancangkan, insya-Allah hari ini kita akan membincangkan muka surat 132, iaitu dengan tajuk kumpulan kata kerja 6 tafa'al, iaitu bagaimana kita nak membentuk wazan pelaku, kata nama pelaku dan kata nama yang dilaku bagi kumpulan kata kerja 6. Jadi untuk memberi gambaran umum ni, sekarang ni kita di pelajaran yang ke-11. Pelajaran ke-11 ini membincangkan tentang pecahan bagi wazan 5. Jadi kita ulang selalu ni, mudah-mudahan dia akan lebih mantap, ataupun kita akan lebih terfokus tentang pembelajaran kita, supaya kita dapat lebih memberi penumpuan. Kita hendak menguasai semua pecahan wazan 5 bagi setiap kumpulan kata kerja. Jadi itulah kita punya objektif kita yang sebenarnya. Jadi kita dah buat kumpulan pertama, kita telah buat kumpulan kedua, dan sekarang ni kita tinggallah nak buat kumpulan ke-6, dan kita insya-Allah nak cuba habiskanlah, iaitu kita telah berlaku bagaimana pecahannya, sedang berlaku bagaimana pecahannya, dan tinggallah lagi kumpulan ke-6 ni, iaitu pelaku, bagaimana kita nak bentuk pecahannya, dan kata nama yang dilaku. Dan garis pandu umumnya tidaklah begitu rumit. Maksudnya kalau kita lihat daripada kumpulan kedua ni sampailah kumpulan ke-10, ni nak ulang balik supaya kita terpandu lah. Cara nak buat kata nama pelakunya ialah berdasarkan kepada kata kerja sedang berlaku. Jadi kalau kumpulan kedua ni fa'al, sedang berlaku ni ialah yufa'il. Nak membuat kata pelakunya, kita gantikan ya di sini dengan mim baris depan. Itu sajalah, dia punya garis pandu yang lebih mudah lah. Jadi daripada yufa'il, dia akan jadi mufa'il, itu pelaku. Kalau yang dilaku, baris ainnya dibariskan dengan baris atas, iaitu daripada mufa'il, jadilah dia mufa'al. Jadi itu menunjukkan makna yang melakukan di sini, yang dilakukan di sini. Kalau perkataan contohlah menurunkan, orang yang menurunkan kita sebut munazzil. Kalau benda yang diturunkan kita sebut munazzal. Jadi bahagian ain tu berubah daripada baris bawah dan baris atas. Dan kalau sedang menurunkan, dia gunakan wazan ni, iaitu yunazzil. Daripada yunazzil terbentuklah munazzil, dan terbentuklah munazzal, dan seterusnya begitulah. Daripada kumpulan ke-3, ke-4, ke-5, begitu dia punya cara pembentukannya. Ya di sini dibuang dan digantikan dengan mim baris depan, ataupun bahagian ain bertukar menjadi ain berbaris bawah kepada ain berbaris atas. Yujahid, contohnya yujahid, orang yang sedang berjihad. Mujahid, orang yang berjihad. Mujahad, benda yang dijihadkan. Itu mengikut konteks makna ayat yang sesuai untuk diterjemahkan. Jadi semualah begitu, dan kita nak ataupun kita nak buat sekarang ni ialah kita nak bincangkan sekali lalu, ataupun nak bincangkan berdasarkan pada buku, bagaimana nak bentuk mutafa'il dan mutafa'al. Rasanya tidaklah begitu masalah, jadi kita boleh buat sendirilah. Hanya nak dibincang secara satu persatu daripada buku. Jadi sekarang ni ataupun cara ni ialah ya di sini menjadikan mim baris depan. Daripada asalnya yatafa'al, dia akan jadi mutafa, dan ain ni kalau baris bawah pelaku mutafa'il, kalau ain baris atas yang dilaku mutafa'al. Itulah dia, dan seterusnya sampailah kepada kumpulan yang ke-10 ni. Setelah selesai nanti insya-Allah pelaku
kata nama pelaku dan yang dilaku, barulah kita tengok bagaimana nak bentuk kata terbitan pula. Dan dengan itu insya-Allah habislah perbincangan tentang pecahan wazan 5 bagi setiap kumpulan kata kerja. Jadi kita kembali kepada buku kita ni insya-Allah untuk melihat bagaimanakah perbincangannya. Jadi kumpulan kata kerja 6, tafa'al. Dengan contoh tanafas. Tanafas maknanya apa? Tanafas maknanya bersaing. Tanafas bersaing. Jadi di sini kita perlu tahu bagaimana nak bentuk kata kerja sedang berlakunya. Kalau tafa'al, kata kerja sedang berlakunya ialah yatafa'al. Daripada yatafa'al ni sinilah baru kita jadikan dia, ya ni dibuang dan gantikan dengan mim. Jadilah dia mutafa'il untuk pelaku dan mutafa'al untuk yang dilaku. Jadi sebagai contoh di sini, tanafas, kita perlulah tahu bagaimana nak bentuk kata kerja sedang berlakunya berdasar kepada wazan yatafa'al. Ini perlu latihan bagaimana kita nak gantikan 3 huruf asalnya, iaitu nun, fa, sin, digantikan di tempat fa, ain, lam dalam wazan yatafa'al, dan dia akan jadi yatanafas. Tulis di sini yatanafas. Jadi untuk membentuk kata nama pelaku, kita buang ya di sini, gantikan dia dengan mim baris depan. Jadi yatanafas maknanya sedang bersaing. Jadi kalau mutanafis, fa ni boleh bawah, orang yang bersaing. Kalau mutanafas, benda yang disainginya. Itu tengoklah penggunaan dalam konteks ayat. Jadi rasanya tak ada masalah. Kita hanya perlu, kita dah ulang banyak kali ni, hanya kita perlu memantapkan, menghafal sedikit dan mengetahui bagaimana ia dibentuk. Baik, sebagai contoh saja di sini, satu sampel daripada perkataan tanafas, kata kerja sedang berlaku ni yatanafas, kita bentuklah dia mutanafis untuk lelaki dan mutanafisah untuk perempuan. Berdasar pada wazan-wazan ni lah. Mutafa'il, mutafa'ilah. Kalau ramai lelaki, tambah waw nun, mutanafisun. Dan kalau ramai perempuan, mutanafisat. Itu kata nama pelaku. Kalau kata nama yang dilaku, ubah saja ain tu baris bawah, jadikan baris atas. Jadi mutanafas, mutanafasah, mutanafasun dan mutanafasat. Jadi cara pembentukannya tidaklah begitu muskil. Jadi kita boleh melalui latihan kita akan boleh memantapkan lagi lah. Baik, saya rasa kita akan teruskan semuanya untuk hari ini. InsyaAllah malam ini kita akan teruskan perbincangan ini sebelum kita lihat contoh-contoh di korpus ya. Jadi kumpulan kata kerja 6 telah selesai. Jadi kita lihatlah kumpulan kata kerja yang ke-7 pula. Kumpulan kata kerja yang ke-7 ni, kalau nak diingatkan semula, iaitu dalam jadual kita umum ni, muka surat 161. Ini yang 6 ya, kumpulan kata kerja 6. Tafa'al. Yang ke-7 infa'al. Dan yang ke-8 nanti ifta'al. Dan ke-9 if'alla. Dan ke-10 istafa'al. Jadi kita sepatutnya boleh dah menghafal dah sepatutnya ya, iaitu daripada kumpulan pertama ni telah berlaku bagaimana dia berubah menjadi fa'al, daripada fa'al jadi fa'al, jadi fa'al dan jadi af'al. Kemudian ditambah 2 huruf kerana kumpulan kedua sampai keempat ni 1 huruf saja penambahannya. Ini ditambah 2 huruf, dia akan jadilah tafa'al, tafa'al, infa'al, ifta'al, if'alla. Dan tambah 3 huruf istaf'al. Jadi kalau kita dah hafal kata kerja telah berlaku, dan kalau kita telah menghafal kata kerja sedang berlaku bagi setiap kumpulan kata kerja ni, insya-Allah nak buat kata pelaku, kata nama pelaku dan kata nama yang dilaku tidaklah tidaklah bermasalah. Jadi kita lihatlah hari ini kita akan insya-Allah kita akan sambung daripada 6 dah buat tadi ya. Dan kita akan buat 7, 8, 9, 10. Bagaimana nak bentuk kata nama pelaku dan yang dilaku. Tinggal ni sajalah insya-Allah. Baik, kita lihat contoh-contoh yang diberikan dalam buku ni. Yang pertamanya sekarang ni kumpulan kata kerja yang ke-7 ni infa'al.
Infaal, langkah pertama kita perlu mengetahui bagaimana nak membentuk kata kerja sedang berlakunya, iaitu infaal dia akan jadi yanfa'il. Jadi apabila yanfa'il, kita nak buat kata nama pelaku, orang yang melakukan, kita gantikan ya ni dengan mim pada depan. Jadi begitulah ya. Kalau intalaq bermakna pergi, intalaq makna berlalu, orang yang telah pergi ataupun berlalu, telah beredar pun boleh juga ya. Jadi kalau kita nak buat ni, kita kena tahu bagaimana nak bentuk kata kerja sedang berlakunya. Daripada intalaq, dia akan jadi yantaliq. Jadi daripada yantaliq ni, dia akan jadi pelakunya jadi mim, jadi muntaliq. Inilah dia kata nama pelaku. Jadi orang yang telah berlalu, orang yang telah pergi, orang yang telah beredar dan sebagainya, kita sebut dia muntaliq. Dan kalau perempuan, muntaliqah, letak dia ta marbutah. Kalau ramai, letak waw nun, muntaliqun. Dan kalau perempuan, muntaliqat. Ini yang melakukan orang ataupun yang melakukan kata kerja itu. Dia bukan kata kerja, tapi dia dalam bentuk kata nama. Ada pembentukan dia begitulah. Kalau yang dilaku, kata nama yang dilaku, kita gantikan ain tu baris daripada baris bawah, jadilah baris atas. Jadi muntalaq untuk lelaki, muntalaqah perempuan, muntalaqun ramai, waw nun untuk lelaki, dan muntalaqat ramai untuk kategori feminin ya, iaitu perempuan. Jadi bezanya ialah baris bawah bahagian ain untuk pelaku, dan dijadikan ain dia bahagian ain bahagian atas untuk yang dilaku. Baik, kita sambung lagi ya. Kita sambung untuk habiskan semuanya, insya-Allah. Itu untuk kumpulan kata kerja yang ke-7. Kalau ke-8, wazan dia ialah ifta'al. Jadi langkah pertama, kita perlu menguasai bagaimana nak bentuk kata kerja sedang berlaku untuk ifta'al. Jadi kalau kita telah hafal, kita boleh buat yafta'il untuk kata kerja sedang berlaku bagi ifta'al kata kerja telah berlaku pada wazan 5 tu. Yang pertama telah berlaku, yang kedua sedang berlaku. Baik, daripada yafta'il, kalau kita nak bentuk perkataan yang dipaparkan di sini, iaitu i'taqaf, bermakna telah beriktikaf. Kalau sedang beriktikaf, perkataannya setelah dibentuk dengan wazan yafta'il, iaitu ya'takif. Ya'takif sedang beriktikaf. Dan kita pun telah bincang, ya tu untuk dia lelaki, kalau perempuan ta'takif. Kalau saya a'takif, digantikan bahagian ya di sini untuk huruf-huruf lain yang melambangkan siapakah yang melakukan perbuatan itu. Baik, kalau nak memberi maksud orang yang beriktikaf, orang itu saja, nak kata dalam bahasa Melayu kita boleh sebut si pengiktikaf, kemungkinan lah begitu Jadi bagaimana cara dia? Bahagian ya di sini kita buang dia, jadikan mim baris depan. Jadi daripada i'taqaf, ya'taqif, dia akan jadi mu'takif berdasar pada wazan mufta'il. Itu untuk lelaki. Perempuan mu'takifah, ramai mu'takifun, dan ramai perempuan mu'takifat. Jadi samalah sistem cara pembentukannya. Dan kalau yang dilaku, dan kita perlu lihat konteks, kadang-kadang tak digunakan, walau bagaimanapun boleh dibentuk kalau kita nak bentuk. Kerana ubah saja bahagian ain itu daripada baris bawah ke baris atas. Daripada mu'takif, yang melakukan, dan jadilah mu'takaf, yang diiktikaf. Jadi kemungkinanlah tak digunakan dari segi maknanya. Kalau perempuan mu'takafah, kalau ramai lelaki mu'takafun, ramai perempuan mu'takafat. Mu'takafat mu'takaf di sini mu'takau, silap Jadi kalau dia boleh betulkan ini kaf ni pada atas mu'takafat. Saya tulis mula mu'takafat. Jadi ada kesilapan dalam penulisan dululah. Baik, itu ialah cara nak membentuk kata pelaku, kata nama pelaku dan kata nama yang dilaku bagi kumpulan kata ke-8. Jadi kita ada tinggal 2 lagi ke-9 dan ke-10. Sistem ni sama, kita buat sekali lalu insya-Allah.
Baik, kumpulan kata kerja yang ke-9 ialah if'alla. If'alla, dan kata kerja sedang berlaku ni ialah yaf'allu. Yaf'allu. Jadi di sini ada lam tu digandakan, yaf'allu, digandakan. Baik, kalau daripada ihmarra yang bererti telah menjadi merah, merah menyala dan sebagainya, merah padam ke. Jadi kalau kata kerja sedang berlaku ni ialah yahmarru, yahmarru. Okey. Jadi kalau nak buat pelakunya seperti yang sebelum ni, ya ni dibuang dan jadikan mim pada depan. Jadi jadilah dia daripada yaf'alu jadi muhmarrun. Yaf'alu sebut dengan tanwin di sini kerana kalau kita nak matikan dia tidak begitu selesa dari segi sebutan lah. Kerana muf'al nak berhenti situ, jadi elok ditanwinkan ataupun disebut dengan baris penuhnya, iaitu muf'alun. Kerana dia tanwin juga ciri-ciri kata nama. Kata kerja tidak boleh ditanwinkan. Sebagai contoh di sini yaf'allu. Tapi kerana ada lam ni digandakan, eloklah disebut dengan sempurna. Kerana perkataan lain ataupun kata kerja lain boleh dimatikan di sini. Yafta'il, tak perlu disebut yafta'ilu. Tapi di sini kumpulan yang ke-9 ni lain sikit lah. Jadi untuk menyebut dengan lebih jelas, kita hidupkan barisan akhirnya, yaf'allu. Dan begitu juga bagi kata nama kita sebut muf'alun. Baik, dengan ini kata nama pelaku muhmarrun. Kalau perempuan muhmarratun. Di sini kita boleh matikan muhmarrah. Dan kalau ramai muhmarrun, dan kalau perempuan ramai muhmarrat, berdasar pada wazan-wazan yang terpapar di sini. Ini ialah untuk kata nama pelaku. Kalau kata nama yang dilaku, dia lain sikit. Dia tidak seperti ain tu diubah baris, tidak, kerana dia ada di sini tambah bihi. Digunakan juga kata nama pelaku muf'alun, tapi ditambah muf'alun bihi. Itu kumpulan yang ke-9, dia ada sedikit lain. Jadi kalau kata nama yang dilaku, kita sebut muf'alun tapi tambah bihi. Muf'alun bihi, muf'allatun bihi, ataupun muf'allah bihi, muf'alun bihi, muf'allat bihi. Kalau gunakan muhmarrun, kita tambah dia bihi di akhirnya. Tapi bentuk yang ke-9 ni, kumpulan yang ke-9 memang jarang-jarang terdapat, jarang-jarang digunakan. Ini kita bincang ni sebagai perbincangan akademik lah. Tapi kadang-kadang dalam penulisan jarang-jarang digunakan bentuk begini. Baik, muhmarrun bihi, muhmarrah bihi, muhmarrun bihi, dan muhmarrat bihi. Baik, ya. Jadi itu ialah bagaimana nak bentuk kata pelaku dan yang dilaku daripada kumpulan yang ke-9, iaitu if'alla, yaf'allu. Contohnya ihmarra, yahmarru. Dan kita tinggal kumpulan yang terakhir, iaitu kumpulan yang ke-10. Di kumpulan yang ke-10 ni, iaitu dia tambah 3 huruf. Dia tambah alif, sin, ta. Asalnya fa, ain, lam, fa'al. Tapi ditambah alif, sin, ta, dijadilah istaf'al. Jadi kita perlu tahu bagaimana nak buat kata kerja sedang berlaku. Ini langkah pertama lah. Kata kerja sedang berlaku, bagaimana kita buat dia, iaitu yastaf'il. Yastaf'il. Istaf'al telah melakukan, yastaf'il sedang. Jadi daripada contoh istafham, telah meminta kefahaman. Kalau sedang meminta kefahaman, kita bentuk dia yastaf'il, dia akan jadi yastafhim. Fa ni matikan, ha balik bawah, yastafhim. Jadi yastafhim maknanya sedang meminta kefahaman, ataupun sedang menyoal, ataupun sedang bertanya mengikut konteks ayat nanti. Baik, kalau nak buat nak menjadikan daripada dia sedang bertanya dan menjadikan orang yang bertanya, jadi iaitu kata nama pelaku.
Jadi kaedahnya ataupun caranya ialah letak mim baris depan menggantikan ya di sini ya. Menggantikan ya di sini. Jadilah perkataan tu daripada yastafhim kepada ini yastafhim. Jadilah dia yastafhim, dia sedang meminta kefahaman, kepada mustafhim iaitu orang yang bertanya. Kalau lelaki mustafhim, perempuan mustafhimah, ramai mustafhimun dan ramai perempuan mustafhimat. Dan sama benda yang ditanya iaitu kata nama yang dilaku baris bahagian ain di sini daripada mustaf'il jadikan dia baris atas mustaf'al. Jadi mustafhim akan menjadi mustafham. Dan seterusnya samalah kaedahnya untuk perempuan mustafhamah, ramai mustafhamun dan kalau ramai perempuan mustafhamat. Jadi dengan ini selesai ya. Selesai objektif ketiga ya, bagaimana kita nak membentuk kata nama pelaku dan kata nama yang dilaku bagi semua kumpulan kata kerja ya. Kalau kita lihat semula lah di paparan muka surat 161 ni. Jadi kita dah selesai yang ni semua ni. Jadi kalau ada rasa yang kurang mantap tu, rasa insyaAllah kita boleh rujuk balik pada YouTube untuk memantapkan lagi. Tapi tak boleh tidak. Kerana satu perkataan kita jumpa nanti, dia akan jatuh sama ada salah satu daripada ni. Dan tinggal terakhir lagi lah kita nak bintang kata terbitan. Itu saja tinggalnya. Jadi kita dah buat daripada hari ni lah, untuk hari ni kita dah buat kumpulan yang ke-6 sampailah kumpulan ke-10. Baik, kita lihatlah dalam korpus, contoh dalam korpus, bagaimanakah perkataan ini dipaparkan daripada kumpulan ke-6 sampai kumpulan ke-10. Ini sebagai latihan tambahan. Jadi kita buka korpus di sini. Kita seperti biasalah, kita lihat Quran Dictionary dan morphological search-nya. Dan kita pilihlah dia. Nak pilih all pun tak apa ya, part of speech all, dan form dia kita pilih satu persatu ya, daripada 6 dulu. Dan kita cuba lihat bagaimana dipaparkan. Search. Jadi kita lihat yang pertama contohnya mutasyabihan. Mutasyabihan ini pun dah jadi dah kata nama pelaku. Mutasyabihan. Tapi baris akhir ni baris atas ini kerana di dalam ayat. Jadi mutasyabihan. Jadi kita tahulah mim ni telah menggantikan kata kerja sedang berlaku. Yang asalnya yatashabah. Itu kalau kita lihat ni, kalau di bawah ni ialah kata kerja telah berlaku. Tashabah, sedang berlakunya yatashabah. Dia nak menjadikan kata nama pelaku, kita letak dia yatashabah, jadikan dia mim baris depan pada menggantikan ya tu. Jadi mutasyabih. Tapi baris akhir baris atas dia akan sebut mutasyabihan. Ini kata nama pelaku. Kalau yang dilaku gantikan ba ni baris atas. Mutasyabih pelaku, mutasyabah yang dilaku. Begitulah seterusnya. Dan kalau kita lihat di sini ada banyak lagi contoh tasyabahat. Itu untuk menunjukkan kata kerja telah berlaku tapi untuk perempuan. Ada tak di sini. Tasyabahat qulubuhum. Bersama, telah jadi sama hati-hati mereka. Jadi itu sebagai contoh. Contoh lain kita boleh lihat di bawah ni. Wa tanaza'tum. Tanaza' tafa'al. Tanaza' tafa'al. Kalau sedang berlaku yatafa'al, yatanaza'. Ni tum di sini kita tahu dia ialah untuk menunjukkan kamu ramai lelaki. Jadi kalau nak menjadikan dia pelaku, mutanazi'. Kalau yang dilaku, mutanaza'. Jadi begitulah kalau kita boleh buat sendiri. Kita untuk memantapkan lagi, kita buka korpus Quran.com ni untuk kita melihatlah contoh-contoh daripada kumpulan kata kerja yang ke-6. Form dia tu yang ke-6. Jadi saya rasa kita boleh sambung lagi tengok form yang dah dapat idea ni. Kita tengok form yang ke-6. Kita lihatlah yang ke-7. Tanda dia VII itu untuk Roman. Dia punya apa ni, nombor bagi Roman yang ke-7. Kita search dia akan tunjukkan. Kita akan scroll. Ini dia infa'al. Infa'al yanfa'il. Jadi infajar. Infajar yanfajir.
Ini pun sama lah, yanqalib. Ini semua kumpulan yang ke 7. Jadi kalau daripada yanqalib yang kita dah buat sebelum ni, kalau nak jadikan pelakunya, letak mim baris depan, munqalib. Kalau infajar, kita kena tahu kata nama, kata kerja sedang berlakunya, iaitu yanfajir, dan ya tu jadikan dia mim baris depan, munfajir. Itu pelaku. Kalau yang dilaku munfajar, ini pun samalah, munqalib. Kalau yang dilaku munqalab. Ini perlu pada latihan untuk apa ya? Supaya kita boleh kita boleh menghayatinya atau membuat cara spontan tanpa berfikir. Jadi inilah dia punya latihan lah, perlu pada latihan. Dan scroll lagi dia akan tunjuk. Kalau ini semua wazan-wazan yang dibentuk menggunakan wazan kumpulan kata kerja yang ke-7. Ya, boleh lihat insya-Allah, insalakh, yansalikh, munsalikh, dan seterusnya. Insarafu, sedang berlaku ni yansarifu, dan pelakunya munsarif, munsarifun, munsarif, ataupun munsarifah, munsarifat. Baik, kita teruskan lagi perbahasan ataupun melihat contoh-contoh dalam korpus ni. Kita lihat pula form dia ataupun kumpulan yang ke-8. Kita search wazan dia apa? Wazan dia ifta'al. Ifta'al. Jadi ni semua ialah wazan ifta'al. Dan kita cari yang yang tidak ada huruf lemah, kerana kalau huruf lemah tu dia berubah sikit, perlu kepada perbincangan lain. Jadi ifta'al di sini kebanyakan ada huruf lemah. Yakhtalifun di sini. Yakhtalifun. Jadi kalau ini ialah mereka sedang berselisih. Kalau menjadikan orang-orang yang berselisih, jadi kita jadikan ya di sini mim baris depan. Jadi mukhtalifun. Mukhtalifun. Contohnya. Kalau kata nama yang dilaku, mukhtalafun. Begitulah cara membentuknya. Baik, terus lagi kalau ada yang fastabiqu. Ini kata suruhan, fastabiqu. Fastabiqu kalau kata nama kata kerja telah berlaku, istabaq. Istabaq, kemudian sedang berlaku, yastabiq. Daripada yastabiq, daripada bentuk dia yastabiq, nak menjadikan orang yang sedang berlumba-lumba, mustabiq. Mustabiq. Kalau ramai, mustabiqun, dan seterusnya sebagaimana telah kita bincangkan dalam jadual dalam buku, insya-Allah. Dan i'tamar pun samalah. I'tamar telah berlaku, ifta'al. Kalau sedang berlaku, yafta'il, ya'tamir. Dan daripada ya'tamir, orang yang berumrah, orang yang buat umrah, mu'tamir. Dan yang kena buat mu'tamar, tapi tak digunakanlah kerana makna tak sesuai. Dan seterusnya, ya, kumpulan ataupun wazan bagi kumpulan yang ke-8. Yang ke-9 memanglah tak banyak, ya. Kalau kita lihat semula korpus ni, yang ke-9 tak banyak. Walau bagaimanapun kita lihatlah apa yang dipaparkan di sini. Yang ke-9. Jadi di sini tabyaddu, tabyaddu tu telah menjadi putih melepak. Jadi kalau kata kerja yang kata nama pelakunya letak mim, gantikan huruf penambahan ni. Asalnya ya lah di sini, kerana ta ni menunjukkan pada perempuan. Jadi mubyadun. Kalau yang dilaku mubyadun bihi. Sebagai contoh di sini, ya, muswad. Ini muswaddan, kerana baris akhirnya baris atas. Dan ini mukhdarrah, mukhdarratan, baris akhir baris atas. Tapi kalau ini yang pelaku, wazan dia kata nama pelaku. Kalau kata nama yang dilaku, dia akan tulis mukhdarratan bihi ataupun biha, melihat kepada konteks ayat tu. Ini pun musfarran. Dan seterusnya muswaddan pun di sini, itu menunjukkan kata nama pelaku. Kalau yang dilaku, letak bihi di akhir perkataan ini. Ini adalah beberapa contoh, tidaklah banyak sangat. Baik, dan yang terakhir sekali, ini sebagai panduan umum dan latihan umum. Dan terakhir sekali kita lihatlah kumpulan kata kerja yang ke-10, iaitu istaf'al. Dan kita lihatlah contoh-contoh yang terdapat.
Dan daripada perkataan itu kita boleh membentuk kata nama pelaku dan kata nama yang dilaku. Kita cari di sini. Okey, yang pertama di sini istakbar. Istakbar telah menjadi takbur. Kalau kata nama kata kerja sedang berlaku, yastakbir. Istaf'al, yastaf'il. Pelakunya daripada yastaf'il, letak dia mim pada depan, mustaf'il. Dan dikiaskan dengan istakbar, yastakbir, akan jadilah mustakbir. Itu ialah untuk perkataan kata kerja istakbar. Terusnya di sini tastabdilun. Tastabdilun. Kalau ta di sini kamu semua ta, tastabdilun. Kalau mereka yastabdilun. Nanti bahagian ta ataupun ya di sini kita buang dia, jadikan mim pada depan. Jadilah perkataan yang menunjukkan makna kata nama pelaku, iaitu mustabdilun, kata nama pelaku, mustabdalun, kata nama yang dilaku. Dari segi istilahnya disebut ismul fa'il ataupun ismul maf'ul, itu tak apa. Kita faham konsep ni, istilah kemudian lah. Kita boleh hafal kemudian. Tapi sekarang nak faham yang melakukan baris bahagian ain daripada bawah, yang dilaku bahagian ain di sini, iaitu di sini huruf dal dibariskan atas. Mustabdilun dan mustabdalun. Begitu juga yastaftihun, iaitu meminta berdoa untuk kemenangan. Yastaftihun, kalau pelaku mustaftihun, yang dilaku mustaftahun. Istamsak. Istamsak wazannya istaf'al. Istamsak. Jadi istamsak, kata kerja telah berlaku. Kata kerja sedang berlaku ni ialah berdasar pada wazan yastaf'il, dia akan jadi yastamsik. Yastamsik, yastaf'il. Baik, untuk menjadikan pelaku sama kaedah dia, mim pada depan diletak menggantikan yastamsik, jadilah dia mustamsik. Itu pelaku. Kalau yang dilaku mustamsak. Dan di sini contoh yang lain, istaghfar, telah meminta ampun. Yastaghfir, sedang meminta ampun. Kalau orang yang meminta ampun, mustaghfir. Untuk seorang lelaki, mustaghfir. Kalau perempuan, mustaghfirah. Kalau ramai, mustaghfirun. Kalau perempuan ramai, mustaghfirat. Dan sebagaimana yang telah kita bincangkan sebelum ini. Baik, kita tengok contoh-contoh lain. Sama lah ya, contoh istibdal. Ini kata terbitan, kita belum bincang lagi. Jadi itulah dia beberapa contoh ataupun contoh-contoh yang boleh kita paparkan. Contoh yang kita paparkan melalui corpus.quran.com. Jadi bolehlah berjinak-jinak dengan website ini supaya kita boleh melatih sendiri. Kerana belajar ni perlu ada usaha sendiri juga untuk menguasai dengan lebih mantap. Jadi kita telah selesai kumpulan kata kerja yang terakhir ni, ke-10. Dan kita akan masuk insya-Allah pada objektif keempat ni, iaitu bagaimana nak membentuk wazan kata terbitan bagi setiap kumpulan ni. Itu bagi di sinilah sekarang kita akan, ataupun kita tinggal lagi untuk bincangkan kata terbitan bagi semua kumpulan ya. Dan kata terbitan ni juga tidaklah begitu rumit ya, kerana perkataan-perkataan ni telah kita hafal pun ya. Macam fi'il tu, kalau kita sebagai contoh kita gunakan amal. Itu dalam buku adalah dipanggil apa? Dipanggil ayat 1000 wazan. Iaitu amal, ini tabligh, ini jihad, mujahadah, ini Islam, ini tamadun, ini takaful, ini insyirah, ini i'tiqad. Yang ini saja kena hafal, iaitu if'ilal. Dan di sini ialah istighfar. Jadi perkataan-perkataan ini telah kita hafal pun. Hanya kita perlu buat langkah kedua untuk melihat wazan dia dan melihat bagaimanakah kita keluarkan 3 huruf dasarnya. Ini pun rasanya taklah begitu merumitkan. Perlu pada pendedahan dan latihan. Jadi insya-Allah kita akan buat objektif keempat ni pada sesi akan datang, kerana masa rasanya tidak mengizinkan, kurang daripada seminit ni. Jadi tinggal itu saja untuk
pelajaran ke-11. Kemudian kita akan masuk pelajaran ke-12, iaitu pelajaran kedua terakhir. Jadi insya-Allah bertemu sekali lagi di sesi akan datang. Jadi itu saja. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.